بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني، آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung kuliah hadis hari ini daripada kitab Al-Jami'us Saghir karangan Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-25, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadhab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Ayat ini menceritakan tentang tanda-tanda munafik. Dalam hadis ini Nabi SAW sebutkan 3 tanda munafik. Yang pertama, jika ia berkata, dia akan berdusta. Yang kedua, jika ia berjanji, maka ia akan mungkir janjiannya. Yang ketiga, apabila dia diberi amanat, maka dia akan melakukan khianat di dalam amanahnya. 3 sifat tersebut bukanlah daripada sifat orang yang beriman. Innama yaftari al-kadhiba 'ala Allah alladhina la yu'minun. Sesungguhnya orang yang berdusta, orang yang tipu, bukanlah orang yang beriman. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, orang yang selalu lidahnya berdusta, biasa tipu, banyak tipu, itu na'udzubillah, dia telah mendapatkan satu tanda munafik yang ada dalam dirinya. Ada di dalam dirinya satu sifat atau satu sikap munafik. Na'udzubillah min zalik. Dia kena dengan segera bersihkan dirinya daripada sifat tersebut. Juga kalau dia banyak suka janji orang. Dijanji orang itu, janji ini, janji itu, tapi selalu mungkir janjinya. Dia tahu, dia janji dan dia tahu dia akan mungkir janjinya. Maka sifat itu sikap yang buruk. Itu sikap yang buruk yang membuktikan atau menunjukkan dia ini ada sifat munafiqin. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu, para salihin mereka tidak biasa janji kepada siapa-siapa. Mereka tidak memberi janjian kepada sesiapa-siapa. Sebab mereka takut kalau jadi mungkir janji. Mereka kalau nak buat apa-apa baik, nak bagi apa-apa kebaikan atau ingin melakukan apa-apa kebaikan untuk orang lain, mereka buat terus kepadanya. Mereka terus buat tanpa janji. Atau kalau mereka dah janji, maka mereka akan usaha dengan sesungguh-sungguhnya. Mereka akan usaha untuk menunaikan janjian mereka. Maka kita kena berhati-hati kalau kita janji orang, walaupun itu anak atau siapa-siapa. Yang ketiga, idza tumina khan. Kalau dia diberi amanat, dia khianat. Kalau dia letak amanah duit atau kereta, atau Allah bagi dia amanah keluarga, anak, sebagainya.
anggota kita ini pun amanah daripada Allah. Kita jangan khianat. Tidak menjaga anggota kita, tidak menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi, kita kena jadi orang beramanat. Apa maksud orang beramanat? Yakni kita melaksanakan atau mengerjakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam keadaan taat dan kebaikan. La ilaha illallah. Dan Nabi SAW menyebutkan 3 perkara ni. Kalau dia berkata, dia tipu. Kalau dia janji, dia mungkir janjiannya. Kalau dia amanah, dia khianat. Sebab apa? Kerana 3 perkara itu mengumpulkan 3 amalan, 3 jenis amalan. Amalan yang berlaku oleh lidah, iaitu kalau dia kata-kata, kalau dia berkata, dia tipu. Ini berlaku oleh lidah. Yang kedua, kalau dia janji, dia mungkir janji, itu amalan itu berlaku dengan fi'l, dengan amalan, perbuatan. Itu perbuatan, mungkir janji. Yang ketiga, khianat. Itu dengan hati. Yani dia ambil amanah, tapi dalam hatinya, dia simpan dalam hatinya, dia akan khianat. Dia akan gunakan duit itu atau dia akan curi sebagainya. Wal muradu anna sahibuha syabihun bil munafiq. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ini iaitu siapa-siapa yang mempunyai salah satu sifat daripada sifat yang tersebut, maka dia menyerupai munafik. Na'udzubillah min zalik. Dia berakhlak atau bersikap dengan sikap munafik. Juga hadis ini menakutkan kita supaya jangan kita terlalu banyak berkata tipu atau mungkir janji atau khianat dalam amanah. Sebab siapa-siapa yang menjadikan sikap itu daidanahu, yakni sifatnya, adatnya, tabiatnya, maka sifat itu akan menarikkannya sedikit-sedikit sehingga dia menjadi munafik yang betul-betul. Wahakadha. Moga-moga insya-Allah kita semua berkata hanya yang benar, tidak mungkir janji dan tidak khianat di dalam amanah. Kita sebagai orang beriman, orang Islam, kita kena jaga perkara itu. Jangan ambil ringan. Jangan anggap perkara itu biasa. Di zaman sekarang orang anggap perkara itu biasa. Di hari-hari dia tipu. Lidah ni kita kena jaga. Jangan ambil ringan, jangan anggap perkara itu biasa. Kita tipu saja. Kita tipu siapa-siapa tanya kita kadang-kadang hatta tipu yang biasa-biasa pun. Orang tanya, kamu ada? Dia kata, ya ada, tapi dia tak ada. Pergi tak? Dia pergi, tapi tak pergi. Nanti saya datang, tipu. Tapi dalam hatinya dia memang tahu dia tipu. Kita jangan biasakan lidah kita tipu. Sebab perkara itu bahaya. Perkara itu bahaya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, sesungguhnya seseorang ini berdusta sehingga ditulis di sisi Allah dia orang berdusta. Alas, dah tetap keadaannya di sisi Allah dia orang berdusta. Jadi sebab itu kita kena jaga diri kita. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sebutkan 3 perkara itu dan Rasulullah SAW kata dia adalah munafik wa in salla wa za'ama annahu muslim. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW dia kata dia munafik walaupun dia puasa, walaupun dia solat, walaupun dia mengaku dirinya muslim. Na'udzubillah min zalik. Memang dia mengaku dirinya muslim tetapi dia munafik. Ada hikmah Nabi SAW sebut itu kerana di zaman kita banyak yang mengaku dirinya muslim tetapi mempunyai banyak sifat orang munafik. Tabiatnya seperti tabiat orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Baik. Ini hadis yang ke-25 dan hadis ini hadis sahih.
Hadis yang ke-26 daripada Sa'id bin al-Musayyib mursala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatun bainana wa bainal munafiqin. Syuhudul isya'i was subhi la yastati'unahuma. Maksudnya Nabi SAW bersabda, tanda yang membezakan antara kami, yakni orang beriman, dengan kaum munafiqin, iaitu hadirnya waktu salat isya dan waktu salat subuh. Kerana mereka tidak mampu, merasa malas untuk melaksanakan salat isya dan salat subuh. Hadis ini menegurkan kita semua yang tidak hadir salat isya dan subuh di dalam masjid berjemaah. فإنا نحن نستطيع فعلهما بنشاط وانبساط. Al-Imam Al-Manawi dikata maksud hadis Rasulullah SAW ini, yakni kami orang beriman mampu untuk melakukan salat isya dan salat subuh dengan semangat, dengan rajin, dengan mudah, dengan rasa senang. Tetapi orang munafik tidak mampu salat subuh waktu tidur, waktu kelazatan tidur, dia susah nak tinggalkan tilamnya, susah nak keluar dari rumah. Waktu salat isya baru balik dari kerja, penat nak duduk rehat, jadi mereka rasa berat. Mereka tidak merasa ringan atau senang untuk melaksanakan salat isya dan subuh berjemaah. Tetapi orang yang iman mereka tetap, iman mereka kepada Allah tinggi, mereka merasa lazat jika mereka rasa penat, susah, mengorbankan sesuatu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yani kalau keadaan waktu tu cuaca sejuk, mereka suka keluar waktu tu sebab mereka nak tunjukkan Allah yang mereka boleh mengorbankan apa-apa untuk Allah. Mereka bersemangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang beriman. Orang yang beriman, orang yang iman mereka tinggi, kalau keadaan susah mereka lagi bertambah semangat. Bertambah semangat dan menganggap perkara itu kesempatan untuk menambahkan pahala dan iman. Sebab itu para salihin, waktu musim sejuk pun mereka mengambil wuduk dengan secara sempurna. Tidak meninggalkan sunat, tidak mengambil wuduk cepat-cepat. Sebab apa? Nak dapat pahala. Biqadri ta'ab rahatil munqalab. Ulama kata, dengan sekadar penatnya kita di dunia ini, Allah memberi balasan dan ganjaran di hari kiamat. Jadi siapa-siapa yang lagi penat, yang lagi susah di dunia ini, dia lagi banyak pahala, lagi banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka bersemangat jika ada susah, jika ada cuaca sejuk sebagainya atau banyak cabaran? Kerana mereka sentiasa mengharap daripada Allah ganjaran yang besar. Itu yang membuat mereka semangat. Itu yang membuat mereka rajin. Itu yang membuat mereka tidak merasa malas. Sebab apa? Sentiasa mengingati syurga, mengingati bertemu dengan Rasulullah, mengingati ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana mereka mengingati perkara itu membuat mereka selalu rasa rajin, semangat, walaupun salat subuh waktu cuaca sejuk, walaupun baru balik kerja penat macam mana di salat isya berjemaah juga, subhanallah. Moga-moga insya-Allah kita antara orang yang beriman dan iman mereka tinggi di dalam hati kita. Wa man ahabba syai'an wa man taba lahu syai', siapa-siapa yang menyukai sesuatu dan dia ada harapan tinggi untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan sabar atas kesusahannya. Jadi siapa-siapa yang ingin mendapatkan syurga atau ganjaran besar dari Allah, dia mesti akan sabar atas kesusahan, atas cabaran-cabaran yang ada di dalam perjalanan, atas kesusahan yang dia akan menghadapinya di dunia ini. Dia mesti akan sabar. Kalau dia tidak boleh sabar untuk kesusahan di dunia ini, untuk mendapatkan, mencari ridha Allah, maka itu maknanya dia
tidak mempunyai harapan yang betul-betul, dan cintanya tidak cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada syurga dan kepada akhirat. Ala tara anna janil asal la yubali bilas'in nahl. Dia kata, kamu tidakkah melihat bagaimana orang yang mencari madu sabar untuk bukan apa namanya yang keluarkan madu tu, bukan laba-laba, bukan lebah. Dia sabar kalau lebah itu gigit tangan dia, sakitkan tangan dia, dia sabar. Dia masuk tangan dia di kawasan rumahnya untuk mengambilkan madu itu. Kenapa dia sabar? Kenapa dia sanggup dapatkan sakit itu? Dia tahan untuk sakit itu sebab dia rasa akan makan madu itu nanti. Semua itu kurban untuk mendapatkan madu itu. Jadi siapa-siapa yang orang beriman selalu ingat kepada akhirat, ingat kepada kelazatan, kepada syurga Allah, kepada ganjaran yang besar daripada Allah SWT. Sebab itu semua syabaran dan kesusahan di dunia ini jadi ringan di sisi mereka. Tidak susah. La ilaha illallah. Dalam hadis yang riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah SAW bersabda, asqal salah yang lebih berat, salah yang lebih berat atas munafiqin, atas orang munafik, iaitu salat subuh dan salat isya. La ya'tuna salat illa wa hum kusala. Mereka tidak pergi kepada salat isya atau subuh kecuali dengan keadaan malas, ngantuk, tidak bersemangat dan tidak berpuas hati untuk keluar pergi kepada solat jemaah, solat isya dan subuh. Wahakala. Seorang arifin billah, seorang ulama arifin billah, beliau berkata, luzumu subhi fi jama'ah yusahhilu asbab ad-dunya as-sa'bah. Allahu akbar. Ada seorang arifin billah, seorang salih, berkata, melazimi salat subuh berjemaah setiap hari, perkara itu memudahkan urusan dunia kita. Jadi siapa-siapa yang mengadu rezekinya sempit, urusan dunianya selalu susah, tak mudah, banyak syabaran, banyak kesusahan, dengarlah ubatnya. Bagaimana cara menukarkan hidup kamu. Jadi ini faedah baguslah bagi orang yang hidupnya susah. Urusan hidupnya banyak cabaran, banyak kesusahan. Cara dia, salat subuh berjemaah. Jangan tinggalkan salat subuh berjemaah. Setiap hari salat subuh berjemaah. Di masjid atau di rumah. Yang penting jangan salat bersendirian. Jangan salat satu orang. Salat dengan isteri, salat dengan suami, salat dengan anak, salat dengan ibu bapa. Salat berjemaah setiap hari. Siapa-siapa yang melazimi salat subuh berjemaah, maka akan mudah urusan dunianya yang susah. Tukar semua perkara-perkara yang susah dalam urusan dunianya, rezeki, kerja dan sebagainya, semua akan jadi mudah. Semua akan jadi mudah insya-Allah. Wal 'asr wal 'isya fiha yurithu az-zuhd wa yaqma'u an-nafs 'an asy-syahawat. Dan solat asar dan isya dalam keadaan berjemaah, solat asar dan isya dalam keadaan jemaah, dia membuatkan hati kita merasa zuhud, merasa qanaah, merasa cukup. Juga membantu kita untuk melawan hawa nafsu kita dan syahwat kita. Semua itu kalau kita solat asar jemaah, solat isya jemaah. ويصحح الاعتقاد مع ما فيه من سلوك الأدب مع الله حال قسمة الأرزاق للعباد. ويصحح الاعتقاد dan mengkuatkan akidah kita.
Itu jika kita salat Isyak dan Asar berjemaah. Juga orang yang melakukan salat subuh berjemaah, juga salat Isyak, salat Asar berjemaah, perkara itu membuktikan orang itu beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana al-arzaqul mahsusah ba'da subh. Allah membahagikan rezeki yang dunia macam duit, makanan, sebagainya, makanan-makanan, rezeki hissi, rezeki yang boleh disentuh, rezeki seperti duit sebagainya. Allah membahagikan rezeki itu selepas salat subuh. Jadi tidak elok selepas salat subuh kita masih tidur. Juga tidak elok kita salat subuh bersendirian. Lagi-lagi tidak elok jika orang tidak bangun salat subuh langsung. Itu dia kena salahkan dirinya kalau rezekinya sempit atau kerjanya susah atau keadaannya banyak susah. Sebab apa? Sebab dia tidak bangun salat subuh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan rezeki semua selepas salat subuh. Rezeki hissi, yakni rezeki yang duniawi, rezeki di dunia. Dan Allah membahagikan rezeki yang ma'nawi. Ma'nawi itu yakni tambahkan akal, tambahkan iman, tambahkan kebijaksanaan, tambahkan taufik, memberikan kekuatan di dalam taat dan ibadah. Ini semua namanya rezeki ma'nawi. Memberi keberkatan, memberi taufik, memberi taubat kepada Allah. Jadi itu mendapatkan taubat dari Allah. Perkara itu semua namanya rezeki ma'nawi. Tak boleh dilihat, tak boleh disentuh. Perkara itu Allah memberi kepada kita ma'nawi. Rezeki ma'nawi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan rezeki ma'nawi, memberinya selepas salat Asar dan selepas salat Isyak. Oleh itu, siapa-siapa yang salat Asar dalam berjemaah dan salat Isyak dalam berjemaah, maka rezekinya yang ma'nawi banyak insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang ingin mendapatkan rezeki hissi dan ma'nawi, haruslah dia salat subuh jemaah dan salat Asar dan Isyak jemaah. Juga salat Zuhur dan Maghrib berjemaah. Sebab perkara itu semua menambahkan pahala kita. Baik. Hadis yang ke-27. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ayatan huma Quran wa huma yashfiyan wa huma mimma yuhibbuhumullah, al-ayatani min akhiri suratil Baqarah. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, dua ayat. Dua ayat itu adalah Quran. Dan dua ayat itu memberi kesungguhan bagi orang yang membacanya. Dan dua ayat itu antara ayat-ayat yang disukai oleh Allah. Apa dua ayat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, dua ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Dua ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Jadi maksudnya Rasulullah SAW bersabda, huma yashfiyan, dua ayat ini memberi kesembuhan kepada orang beriman. Maksudnya memberi kesembuhan daripada masalah kesihatan yang zahir, badan kita yang sakit, juga masalah kesihatan yang batin. Iaitu kalau ada masalah dalam hatinya, kibir, sombong, hasad, sebagainya. Kalau dibaca dua ayat itu, dua ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, kalau dia selalu baca, insya-Allah Allah SWT akan memberi kesembuhan, memberi kesihatan kepadanya. Jadi kita kena amalkanlah dua ayat itu. Siapa-siapa ada orang sakit di rumah atau diri yang sakit, dia kena bacalah. Baca dua ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Kerana dua ayat ini syifa, ubat. Nabi SAW kata, dia ubat, dia membawa kesembuhan dan kesihatan kepada kita. Anna qira'atahuma, sesungguhnya jika membaca dua ayat tersebut,
yakni 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. Atas orang yang sakit dengan ikhlas, semangat, jujur, yakin yang tinggi, kepercayaan yang tinggi, maka penyakitnya akan hilang atau akan kurang. Ini mesti akan jadi. Siapa-siapa yang membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah atas orang yang sakit, walaupun penyakitnya apapun, tapi dibaca dengan ikhlas, dengan yakin, kepercayaan yang tinggi, dengan semangat baca atasnya, pasti yakin penyakit itu akan hilang langsung terus atau akan kurang. Itu bukan maknanya ayat itu maknanya ayat itu banyak berkisan. Banyak memberi kesembuhan dan faedah untuk orang yang sakit. Juga 2 ayat itu Allah Subhanahu wa taala antara ayat-ayat yang Allah sayang dan cinta ini. Dan oleh itu Allah Subhanahu wa taala turunkan 2 ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah daripada satu khazanah di bawah Al-Arsh. 2 ayat yang di surah Al-Baqarah itu turun daripada satu khazanah di bawah Al-Arsh. Dia istimewa sikit daripada Al-Quran lain-lain. 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, dia ada keistimewaannya. Keistimewaannya dia turun daripada khazanah yang khas di bawah Arsh Ar-Rahman. La ilaha illallah. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, 2 ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah itu adalah Quran dan doa. Juga 2 ayat itu memasukkan orang di dalam syurga dan menjemputkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya siapa yang membaca 2 ayat yang terakhir sebelum surah Al-Baqarah, dia pun doa. Dan kalau kita istiqamah membacanya selalu, dia boleh menjadi sebab kita masuk syurga. Boleh orang masuk syurga oleh saja dia membaca 2 ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Maka siapa-siapa yang dapat tahu sekarang tentang kelebihan 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, haruslah kita menghafal ini terlebih dahulu. Kemudian kita istiqamah. Setiap malam kita bacanya. Setiap waktu, setiap hari kita baca 2 ayat yang terakhir sebelum di dalam surah Al-Baqarah. Juga kita bacanya atas orang yang sakit dan bacanya atas diri kita untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam badan kita. Kita bacanya juga untuk apa-apa penyakit yang zahir atau penyakit batin. Kita bacanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan, memberi kebersihan atau kesembuhan untuk kita daripada segala penyakit yang ada di dalam badan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Insyaallah kita akan sambung daripada hadis yang ke-28. Kita baca hadis akhir 27, kita baca 28 insya-Allah di kuliah yang akan datang. Setiap malam ada tajuk baru. Ini kelebihan kitab ini. Setiap malam ada tajuk baru. Setiap hadis tajuk lain. Jadi setiap hari kita akan mempelajari tajuk baru, faedah baru, ilmu baru, hadis baru daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya, membawa petunjuk, membawa nur, membawa ketenangan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga insya-Allah kita mempelajari hadis Rasulullah SAW dengan niat amal dan istiqamah dan menghidupkan dan menghayatikan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.